السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat menyambung kuliah kita berhubung dengan Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi kita tengok, oleh kerana lama dah kita tinggalkan kitab ini, kita tengok hadis yang berikutnya. Dalam catatan saya itu, kita telah berhenti pada bab 113, Babu ma'unatir rajuli akhahu. Bab pada menyatakan tentang ma'unah. Ma'unah artinya pertolongan. Pertolongan. Ar-rajuli, seorang lelaki, akhahu, akan saudaranya. Jadi bab ini berhubung dengan pertolongan seorang saudara kepada saudaranya. Kita tengok hadis yang dibawa. Hadis 220 daripada Abu Dzar. Abu Dzar, nama dia Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah, gelaran dia Abu Dzar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, qila, pertama kata Abu Dzar ni, orang datang tanya dekat Nabi. Qila ditanya kepada Nabi, tapi tak disebut siapa yang bertanya. Apa soalan dia? Ayyul a'mali khair. Apakah amalan yang paling baik? Yang paling baik. Daripada soalan ini, kita boleh buat satu kesimpulan awal, menunjukkan di kalangan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mempunyai suatu semangat untuk mengetahui amalan yang paling baik. Jadi kita kena ada satu sikap, iaitu mencari tahu, mengambil tahu amalan yang paling afdal ataupun amalan yang paling besar pahala dia. Amalan ni banyak, dan amalan ni dia tidak berada pada satu tingkatan. Bukan semua sama level. Macam contoh, salat sunat. Yang paling besar, yang paling afdal, salat sunat rawatib. Salat sunat sebelum subuh. Walaupun yang lain juga nama dia salat sunat. Tapi dari sudut ganjaran, pahala, kedudukan tak sama.
Jadi kita tak nak amalan-amalan yang biasa. Kita nak amalan yang terbaik. Mengetahui amalan yang paling afdal. Paling afdal ni maksudnya dari sudut ganjaran dia. Dari sudut pahala tu besar. Dan ini sikap sahabat. Sahabat tak, bukanlah maksud sahabat ni jenis boleh buat-buatlah kan. Tak. Mereka nak tahu yang paling hebat. Sebagai contoh, mereka datang bertanya kepada Nabi SAW tentang hadis yang selalu kita dengar. Ayyu sadaqah a'zam ajr? Atau kama qala. Sedekah ni anytime boleh. Bila-bila boleh. Tapi mereka tanya kepada Nabi, sedekah yang paling afdal. Sedekah ni kita nak bagi bila-bila boleh, nak bagi di mana-mana boleh, nak bagi kat siapa-siapa boleh. Dia luas. Ikut suka. Bagi RM1 boleh, bagi hari Jumaat boleh, bagi hari Khamis boleh, bagi kat siapa boleh. Tapi sahabat dia mari tanya Nabi, a'zam, yang paling besar bila? Yang paling banyak pahala tu bila? Yang tu nak kena tahu. Jadi ini satu sikap yang bagus, iaitu mengambil tahu amalan yang paling baik. Kemudian Nabi SAW jawab. Nabi kata, qal imanu billahi wa jihadun fi sabilihi. Amalan yang terbaik, yang paling tinggi dan paling besar di sisi Allah ialah beriman kepada Allah. Iman, al-iman. Al-iman ni kita tahulah, qaulun wa amalun. Iman itu ialah perkataan dan perbuatan. Iaitu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian kita sambung. Wa jihadun fi sabilihi. Dan jihad di jalan Allah. Tuan-tuan, iman ni menentukan penerimaan amal. Iman menentukan penerimaan amal. Maksudnya, kalaulah seseorang itu tidak beriman, besar bagaimanapun amalan yang dia lakukan di sisi Allah, tidaklah ada balasan dan pahala. Tak ada nilai lah di akhirat esok ni. Kan? Jadi syarat kepada penerimaan amalan itu ialah beriman kepada Allah. Selain daripada itu, kalau dia buat, disebut di dalam Al-Quran, amalan-amalan itu menjadi seperti debu yang berterbangan. Seperti mana yang dilakukan oleh golongan al-munafiqun. Orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW, mereka juga beramal. Mereka juga bersedekah, bersalat. Dan apa yang dilakukan oleh sahabat juga dilakukan oleh orang-orang munafik. Tetapi tidak diterima amalan tersebut kerana mereka tidak mempunyai iman. Sebab itu, penentuan kepada amalan itu letaknya pada iman kepada Allah. Dan lawan kepada iman ialah kufur dan syirik. Sebab itu Allah menyatakan di dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wal takunanna minal khasirin. Sesiapa di kalangan kamu yang menyengutukan Allah dengan sesuatu, la in asyrakta la yahbatanna, Allah akan membatalkan segala amalan yang dia lakukan. Dalam masa dia melakukan salat dan sebagainya, dia menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah. Segala amalan yang dia lakukan itu ditolak dan dibatalkan. Itu besarnya iman. Baik. Kemudian wa jihadun fi sabilihi, jihad. Jihad ni kita tidak perlu nak hurailah. Seseorang yang sanggup menggadaikan nyawa dia mempertahankan agama. Qil, kemudian dia tanya lagi, fa ayyur riqab afdal? Dia kata, apakah
yang paling besar dari sudut membebaskan hamba. Hamba yang paling baik untuk dibebaskan, hamba yang bagaimana? Kan kita mungkin ada banyak hamba. Dalam banyak-banyak tu hamba mana yang paling bagus untuk kita merdekakan? Jawab Nabi, aghlaha thamanan wa anfusaha 'inda ahliha. Apa dia? Iaitu hamba yang paling mahal harganya dan hamba yang paling dicintai tuannya, yang paling rajin, bukan yang paling balok. Belah hang pun tak ada untung aku merdekakan hang. Memang kita kalau dia tak merdeka pun kita tak mau dah. Jadi yang ni. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok bila Nabi SAW kata, bila sahabat tanya ayyur riqab afdal, apakah yang paling mahal, yang paling besar pahala ni bila kita nak bebaskan hamba ni, Nabi kata bebaskan hamba yang paling mahal dan yang paling dicintai. Boleh tak kita nak bebaskan yang biasa-biasa ni? Boleh juga. Dapat tak pahala? Dapat juga. Tapi biasa-biasa. Sebab itu amalan ni dia berdasar kepada banyak sudut. Salah satu sudutnya apa? Kecintaan kita pada benda tu. Maknanya semakin kita cinta benda tu, semakin besarlah pahala tu. Pasal kita nak lawan perasaan sayang tu. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, lan tanalul bir hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Quran kata tidaklah dinamakan dan tidaklah diterima kebaikan itu sehingga kamu memberikan, menginfakkan harta yang paling kamu sayang. Maknanya harta yang kita tak sayang tu pun boleh nak bagi. Tapi Quran kata lan tanalul bir, tidak dinamakan, tidak diterima sebagai kebajikan itu melainkan harta yang paling kamu sayang. Dan hadis ni ataupun ayat ni ada cerita dia. Bila turun ayat ni, macam yang selalu tuan-tuan dengar, ada sahabat dia pergi jumpa Rasulullah setelah ayat ni turun dan dia tanya kepada Rasulullah tentang ayat ni. Terus serta-merta dia memberikan kebun yang paling dia sayang, yang terletak di depan masjid Nabi, yang mempunyai buah kurma dan di dalamnya ada tasik yang Nabi duk pergi minum air dia sejuk. Maknanya kalau jual pun lah. Tapi bila turun ayat ni, dia kata kebun itu yang paling dia sayang, yang tu dia bagi. Kalau kita nak bagi hak biasa-biasa pun bolehlah, tapi pahala tak sama. Macam tu je kita sebutkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada 1 juta, bagi RM100. Dengan kawan tu ada 1000, bagi 100. Sama ke tak? Tak sama. Sebab itu pahala ni benda yang Tuhan ukur banyak segi. Kan? Main masjid bos RM10. Banyak dia tu bagi RM10. Dia ustaz duit banyak. RM10 tu tak ada apa. Kawan tu mungkin bagi RM5, tapi RM5 bagi dia besar. Jadi nilai dia di sisi Allah tak sama. Dia bukan kira nilai tu. Berdasarkan hadis ni, a'laha lagi yang paling dia sayang. Jadi kalau kita nak tengok kadar iman kita, kita ukur pada nilai yang kita bagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu juga, itu dari sudut harga. Macam tu juga dari sudut semayang. Semayang yang paling besar, tentulah semayang subuh. Pasal semayang subuh ni yang paling payah. Tambah hujan pagi ni. Dan tentulah semayang yang paling ringan, semayang lohor. Pasal itu semayang yang paling berat munafik nak buat semayang apa? Semayang yang paling berat munafik nak mai semayang apa? Subuh dengan Isyak. Bukan kata munafik, tak munafik pun berat. Pasal apa semayang tu susah?
Pasal semayang tu time orang lena. Semayang tu time syok belengkak. Dia nak bangkit apa? Payah. Jadi tentulah tak sama orang yang semayang di masjid dengan orang yang semayang di rumah mangkit-mangkit ampas sejadah tepi katil tu ya. Kita dengan nak siap nak mai, semua tu ada nilai di sisi Allah. Orang yang rumah tepi masjid tentulah tak sama pahala dia dengan orang yang rumah dia jauh. Tentulah orang yang tak larat gagah juga nak mai masjid, bertongkat, lawan juga letih tu dengan orang yang mudah nak mai masjid. Sama tak? Tak sama. Maka sebab itu ini menunjukkan keadilan Tuhan. Kalau semua sama, yang jauh pun sama, yang dekat pun sama, yang tua pun sama, yang muda pun sama, tak ada rahmat Allah di situ. Maka yang ni kita kena ambil kira. Pasal itu dalam kaedah fiqh, qawaid fiqhiyah, dia ada sebut beberapa perkara berkaitan dengan susah ni. Antaranya Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, dia kata apa? Lagi teruk, lagi banyak, lagi susah kita buat, bukan yang saja-saja pergi cari payah ni. Yang susah, pahala ni dia ikut kadar susah yang kita buat. Okey, tak apa, saya tanya tuan-tuan, nak tengok faham ke tak faham? Semayang witir, boleh tak kita buat 3 rakaat 1 salam? Boleh tak boleh? Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 1 salam. Boleh tak kita nak buat 3 rakaat 2 salam? 2 bagi salam dulu, lepas tu bangkit lagi pula. Sekali lagi kita buat 1 rakaat, lepas tu kita baca tahiyat pula, kita bagi salam. Yang 3 rakaat 1 salam tadi, berapa tahiyat? 1. Yang ni berapa tahiyat? Mana lagi susah? Mana lagi susah, mana lagi mudah? Okey, soalan dia. Itu bukan soalan, itu penjelasan. Soalan dia, di sisi mazhab Imam Syafi'i, di sisi mazhab Syafi'i, antara 3 dengan 1 salam dengan 3 2 salam, mana paling afdal? Di sisi mazhab Imam Syafi'i. Sebab apa saya buat contoh ni? Saya tak dengar alasan dia nak kata apa. Pasal itu kebanyakan masjid dia akan kerak 2. Nanti abang jawapan pula. 3 2 salam. Di sisi mazhab Imam Syafi'i, witir yang afdal 2 kali salam. Artinya kalau kita nak buat 3, kita buat dulu 2, kita berhenti dulu, kita baca tahiyat dulu, kita bagi salam, sekali lagi kita bangkit pula, kita baca pula doa iftitah, kita baca pula Fatihah, baca pula surah, baca lagi sekali tahiyat, bagi lagi salam sekali. Pasal apa? Man kathura fi'lan kathura fadlan. Dia kata, man kathura fi'lan kathura fadlan. Siapa yang paling banyak dia bergerak, siapa yang paling banyak dia buat, siapa yang paling banyak dia baca, paling besar pahala di sisi Tuhan. Kaedah dia, man kathura fi'lan kathura fadlan. Yang kawan tu berapa kali tahiyat tak mudah, senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Yang kawan ni nak kena baca tahiyat, lagi mangkit baca iftitah pula, dia jadi renyah. Lagi renyah, lagi besar pahala. Ukuran dia macam tu. Sebab itu tuan-tuan, tahajud, witir ada nilai di sisi Tuhan. Pasal itu bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi kata, ayuhan nas, sallu bil lail wan nasu bin niyam. Nabi kata, sallu bil lail, bangkit semayang tengah malam, wan nasu bin niyam, orang duk lena. Yang tu di sisi Tuhan besar. Pasal apa? Mujahadah. The right word to use, perkataan yang tepat untuk kita guna apa dia? Mujahadatun nafs. Dia lawan keseronokan diri dia untuk dia bangkit berdiri kepada Allah dengan dia baca ayat Quran. Pasal itu baca ayat Quran dalam sembahyang dengan baca Quran luar sembahyang tak sama.
Tuan-tuan boleh baca Quran luar sembahyang, tapi pahala dia yang besar dalam sembahyang. Maka daripada hadis ni, bila sahabat tanya apa yang paling afdal, merdekakan hamba yang paling hang sayang dan yang paling mahal, yang A punya. Pasal tu bila kita nak bagi tuan-tuan, boleh, saya tak kata tak boleh, boleh lah nak bagi mana pun tak apa. Tapi kalau kita nak boleh pahala besar, kita bagilah yang ada nilai lagi, yang elok lagi, yang apa semua lagi. Jangan hak nak basi dah, jangan hak yang kita tak mau dah, jangan yang kita pun tengok pun kita pun tak ni, kita pergi bagi. Boleh tak? Boleh. Dapat pahala? Dapat. Tapi taklah sama. Baik. Pasal itu bila sahabat tanya tadi, ayu sadaqah a'zam ajra? Apakah sedekah yang paling baik daripada? Sihat. Bagi waktu sihat. Waktu sakit boleh bagi tak? Waktu sakit boleh tak sedekah? Boleh juga. Tapi pasal apa Nabi kata bagusnya waktu sihat? Pasal sihat ni payahlah orang nak bagi. Sakit ni memang orang nak bagi. Pasal apa? Dia tahu dah tak boleh guna, nak mati. Cuba pergi minta waktu sihat. Dia pun uah juga. Kata lagi bagi aku pun nak pakai. Tapi kalau tuan-tuan, sebab tu kalau tuan-tuan nak minta sedekah, pergi kat orang yang nazak. Dengar kata kawan tu lorak, pergi waktu tu. Dia bagi cerah dengan kain-kain pelekat dia pakai tu, dia bagi. Tak ada harapan lah. Dia pun tahu dah, duit pun tak ada guna apa dah. Nak makan pun bubuk tu ya. Tak ada benda dia nak bertahan lah. Tak ada benda dia nak bertarung lah, nak buat apa dah. Dia tak ambil ya. Pasal itu semua yang nak wakah-wakah ni, semua yang saya kata marah pula. Sambung. Okey. Afara'aita illam astati' ba'da al-amal. Nabi SAW sebut dekat dia, dia tanya dekat Nabi, dia kata afara'aita illam astati'. Dia kata bagaimana pendapat tuan? Afara'aita ra'yun, apakah pendapat tuan? Afara'aita illam astati' ba'dal amal, kalaulah ada amalan-amalan yang saya tak boleh buat, kan, yang tuan suruh saya buat tu saya tak boleh buat, ada tak lagi cara untuk saya nak dapat pahala? Agama ni dia nak bagi boleh juga pahala, dia nak bagi orang dapat juga pahala, dia nak buka jalan juga, dia bukan nak kerat tutup buang. Contoh, kalau saya tak boleh semayang berdiri, boleh tak semayang duduk? Tak boleh. Dia bukan begitu. Kalau saya tak boleh, contoh orang perempuan, mai malam Lailatul Qadar ke tak Lailatul Qadar ke, dia tak boleh semayang. Dia nak buat apa? Saya tak boleh semayang, saya nak buat apa? Hang tak boleh buat apa? Ambil tengok TV sudah. Ada banyak jalan ni yang tak boleh semayang, cara tak boleh semayang. Artinya agama ni ada jalan dia nak bagi boleh pahala. Pasal tu orang yang tak boleh sedekah, orang yang tak ada duit, tuan-tuan nak sedekah apa duit tak ada, macam mana tuan-tuan nak buat? Agama ajak zahaba ahlad duthur bil ujur, orang kaya semua bagi sedekah, kami tak nak bagi sedekah, tak ada duit. Nabi kata kullu tasbihatin sadaqah, tahlilatin sadaqah, tahmidatin sadaqah, takbiratin sadaqah. Setiap daripada tahlil la ilaha illallah sedekah, la ilaha illallah, semua tu sedekah tu. Semua tu Tuhan kira. Pasal apa? Pasal dia pun tak boleh bagi duit. Tapi antara takbir dengan bagi duit mana besar? Bagi duit lah. Kalau orang tolak tabung, subhanallah, 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 nak bayar api dulu mana? Dia ada level lah, ada dia punya kategori dia. Artinya satu orang dia duit ada, dia bagi. Mungkin dia kurang zikir, tapi dia bagi waktu tu, jalan kot tu. Sebab itu perkataan yang terkenal, perkataan Imam Malik bin Anas, terkenal perkataan itu, disandarkan kepada Imam Malik. Wallahu ta'ala alam. Seingat saya, quote itu daripada Imam Malik. Quotation itu, kata-kata itu daripada Imam Malik. Imam Malik kata kadang-kadang satu orang bila dia tengok satu orang bangkit tengah malam, dia jangan, orang yang bangkit tengah malam ni, orang yang Allah bagi rezeki untuk dia bangun tengah malam, dia jangan tengok orang yang tak bangun itu dengan pandangan yang lekeh. Sebab Allah ni
bila dia buka satu amalan pada seseorang, dia akan buka juga amalan pada orang lain dengan cara lain. Pasal tu orang ni macam selalu kita sebut, tak sama dia punya favor dia. Yang ni Allah buka rajin bangkit mayang malam, mudah dia bangkit mayang malam. Yang ni memang dak, tapi Allah buka yang lain. Allah buka mungkin puasa, Allah buka mungkin sedekah. Jadi ada banyak cabang. Dan tuan-tuan kena ingat, pintu syurga itu bukan satu. Pasal itu Tuhan buat 8. 8 tu menunjukkan kalau tak masuk pintu tu, boleh masuk pintu ni. Kalau tak masuk pintu ni, pintu nulu ada. Tapi kalau satu pintu saja tak masuk pintu tu, duduk luar. Agama. Pasal itu bila kita pergi cerita ke orang, dia kata, saya ustaz, bolehlah dengar puasa Isnin, Khamis, Arafah, Asyura, boleh dengar lah. Tajuk pun berkaitan dengan kelebihan puasa sunat. Yang Ramadan ni pun tak ganti habis lagi. Maka orang macam ni tuan-tuan, tak apalah, kita tak kata kat dia kan. Banyak lain, mungkin dia pergi ikut lain. Baik, so kita sambung kan. Mungkin ada juga orang yang dia tak rajin sembahyang lohor, dia tak rajin sembahyang asar, tapi kalau bab-bab belarak maulid dia dulu. Mungkin kot tu, mungkin kot tu. Kan ada juga. Perjuangan tuan-tuan, semua orang berjuang. Baik, kita sambung. Okey, bila dia tanya afara'aita illam astati' ba'da al-amal, qal fatu'inu da'i'an aw tasna'u li akhraq. Qal afara'aita in da'uftu, qal tada'u an-nasu min syarr fa innaha sadaqatun tasaddaqahun biha ala nafsik. Baik, dia kata macam mana? Dia kata kalau engkau tak boleh buat sebahagian amalan, tak boleh sedekah, kau tu tak boleh buat, Nabi bagi satu jalan lagi dekat dia, iaitu kau pergi tolong orang yang mempunyai, yang ini yang kata ma'unah tadi ni, pertolongan tadi ni. Apa dia? Kau pergi tolong orang susah. Kau pergi tolong orang yang memerlukan hajat. Okey. Lah ni kita tak mampu nak bagi sedekah, kita tak ada duit nak bagi sedekah. Macam mana kita nak dapat pahala? Kita pergi bagi qudrah. Kita pergi tolong tenaga. Tenaga ni dia tak perlukan modal. Pasal itu bila orang tanya dalam riwayat yang lain, kalau tak boleh sedekah, pergi tolong orang yang bagi sedekah. Pahala dia sama? Sama. Pahala dia sama. Artinya kita ni jadi pengagih kepada pemilik harta tersebut. Dia mengeluarkan harta, kita bertindak sebagai pengagih. Tu cara yang kita boleh dapat juga pahala sedekah. Nak tunggu kita bagi ke diri, harus. Jadi kita bila ada peluang tu, kita jadi macam ni lah. Tuan-tuan buat sarapan pagi, tiap-tiap pagi. Ada orang bagi duit. Yang bagi duit tu mungkin dia tak buat kerja tu. Tapi kalau dia bagi duit, tak ada orang buat kerja tu pun tak jalan. Ada pihak yang buat kerja. Dia pergi tanya Nabi lagi. Dia kata, kalau pergi tolong orang pun tak larat, macam mana? Yang ni yang lah. Mula-mula tu kita bagi. Kalau kita tak bagi, kita pergi tolong orang hak bagi. Kan? Macam tuan-tuan lah. Setengah AJK masjid bagus. Mereka bukan mengaji. AJK masjid, bila penceramah-ceramah, mereka keluar. Tok Imam ke Tok Bilal, mereka keluar. Tapi bagus pasal apa? Pasal mereka yang tolak kerusi ni. Mereka yang bubuh mikrofon ni. Mereka yang buka lampu. Tapi mereka mengaji, mereka tuang. Mereka belah. Tapi saya tak kata apa kat mereka. Pasal mereka bagus. Pasal apa? Pasal mereka buka lampu. Benda hari kalau tak main pun tak apa. Janji. Dia dah siap sampul risik apa semua. Kira cabang semua dapat. Pasal tu setengah-setengah masjid bila kita pergi, kita bagi laluan pada azan. Tok Bilal tak tahu pergi mana. Dia tuang tak mengaji.
Hilang. Tapi kita tak marah. Pasal apa? Pasal dia duk kalut susun ketayak dengan cok kodok. Selagi kita nak pergi makan. Tu tak nampak tak dia? Yang ni dia panggil apa? Dalam kita duk tampak, kita sapu juga belakang dia. So kadang-kadang ini yang berlaku. Tajuk kita malam tu, kalau ada budak menangis, tu imam jangan baca panjang. Nabi bila budak menangis kerat, itu tajuk kita. Dia tuang, dia tak mengaji. Lepas tu saat lagi dia dia pergi baca panjang. Kebetulan budak teriak. Makmum duk kata apa? Mangkang betul, mangkuk. Tadi tak mau dengar. Tengok jadi dandala tu. Nampak tak? Ini cerita di mana? Tanzania. Satu wilayah berdekatan dengan Kongo. Nak habaq kata kita duduk tawaduk, dengar. Sebab apa? Kerana kalau kita tak boleh mengajar, kita mendengar ilmu juga dikira kebaikan. Malu kita. Sebab itu saya nak tajuk tahun ni, ruang kebaikan tu apa? Banyak. So kalau kita tak boleh buat, kalau dia tak mau dengar, okey. Pertama dia tak mau mengaji. Kalau dia tak mau mengaji macam mana? Dia jangan duk kacau orang. Ini setengah dia pergi buat mini kuliah dalam kuliah. Elok-elok tu ustaz tu alhamdulillahirabbil alamin, dia pun weh macam mana? Yang kawan ni nak mengaji pun tak boleh. Pasal apa? Dia duk bagi ni. Pasal tu Nabi kata apa dekat dia? Kalau dia tak boleh tadi, nampak? Kalau dah semua tak boleh buat, semua dah, hak nu tak boleh, hak ni tak boleh, ada satu benda, hak ni last. Pasal apa hak ni last? Kalau hak ni pun tak boleh, kita ikat atas, jentu elok-elok macam sup bunjuk tu, kita jentu pula bawah dia, kan? Kita ikat pula 3-4, kan? Boh sikit bunga rampai, kita rapat pergi ke tepi, boh papan sekeping, kita kambuh. Pasal hak last ni apa dia? Tuan-tuan cuba kalau dengar hak last ni, patut tuan-tuan kata, tuan-tuan jangan tanya pula, awak dia tak tanya lagi. Mana nak tanya apa dah, tak ada dah, mati kutu lah. Apa dia soalan dia? Dia kata, kalaulah afara'aita in da'uftu, kalaulah aku tak boleh tolong orang, tak boleh nak pergi bantu, aku nak buat apa? Nak boleh juga pahala ni. Tengok agama bagi sampai ke bawah sekali. Agama kata, tada'un nasa min syarr fa innaha sadaqatun. Muduk sengak-sengak, duk sengak-sengak, jangan duk kacau orang, yang tu dapat pahala. Boleh tak tanya? Kalau duk saja pun tak boleh. Nabi kata tada'un nas. Artinya tuan-tuan, kita duduk dalam satu majlis, kita lena, dapat pahala? Dapat tau. Pasal apa kita dapat pahala? Pasal kita tak kacau orang. Kalau kita kacau orang, majlis jahanam. Nampak? Jadi dengan pasal tu, dalam agama ni, diam pun dapat pahala. Nabi kata tada'un nas. Kalau kita tak mau pergi orang buat kenduri, kita tak mau pergi tolong, kita tak mau pergi apa ni, kita pergi duduk sengak pun boleh. Pergi duduk sengak boleh. Jangan pergi duduk kacau pula. Nampak? Pergi dengan duduk sengak. Tapi pahala dia sama tak? Tak sama lah. Tapi korang-korang dapat dah pahala? Dapat juga. Pasal dia ada satu, dia panggil jin kacau kampung ni, yang jenis pi duk kucai orang ni sampai orang tak boleh buat kerja. Yang ni kita tak mau. Dia bukan pi nak tolong, dia pi kucai. Dia pi duk kacau kono, kacau koni, lagi ni tak jadi kerja. Kan? Pasal tu tuan-tuan hadirin mukminin, saya nak bagi tahunya hadis ni Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang kita baca ni Bukhari tulis, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Adabul Mufrad. Tapi hadis yang sama, hadis yang kita baca ni juga disebut oleh An-Nawawi di dalam kitab dia Riyadhus Salihin. Cuma Al-Imam Nawawi dia letak di dalam bab apa? Dia letak di dalam bab banyaknya jalan dalam melakukan kebaikan. Tengok tajuk Imam Nawawi buh tu sangat cantik. Hadis ni dia letak di bawah bab banyaknya jalan untuk buat kebaikan.
Jalan untuk buat kebaikan ni, bila ditutup satu jalan, akan dibuka satu jalan. Apabila kita tak boleh buat cara tu, Allah Ta'ala akan buat satu alternatif cara lain. Semua ada. Menunjukkan apa? Kalau kita tak buat juga, bukan salah Tuhan tu, bukan salah agama tu, kita yang tak mau. Sebab tu tuan-tuan cerita, kalau tuan-tuan tak mampu dari sudut sedekah, ada jalan lain. Sebab tu sebahagian orang, dan kita tuan-tuan, tak tahu nak masuk syurga ni di atas amalan apa. Yang tu lagi satu bab. Dalam banyak-banyak yang kita buat ni, kita pun tak tahu dalam jalan mana yang Tuhan ambil kira dan dia mencatatkan kebaikan itu sebagai pahala untuk kita. Kita tak tahu. Memang banyak tuan-tuan buat. Masalah dalam banyak-banyak tu tak tahu yang Tuhan terima. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai dia buat Kaabah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pasal itu Nabi Ibrahim ajak, selepas kita buat satu amalan, kita baca doa ni, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kau terimalah amalan kami. Amalan Nabi Ibrahim masa tu buat Kaabah. Kita tahu dah amalan Nabi Ibrahim tu diterima? Dia pun tak tahu. Pasal itu dia doa benar tu. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW baca selepas daripada kita subuh, Nabi baca apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan satu lagi tuan-tuan, pengajaran daripada hadis ni apa? Banyak kalau kita nak korek. Satu lagi apa tuan-tuan? Buatlah apa sahaja yang ada, apa sahaja peluang yang Tuhan buka, besar kecil, berat ringan, tuan-tuan buatlah. Jangan tunggu hak besar. Jangan tunggu hak besar. Macam mana boleh bagi sikit? Nanti aku memang nak bagi. Memang ingat. Dah hak ni pun banyak lah. Duk jumpa kita pun duk sebut hak ni lah. Tapi kita bila dengar hak tu, kita pun tahu dah. Boleh tolong sikit. Saya ustaz memang nak bagi, tapi saya nak bagi hak besar. Nak bagi hak banyak. Ustaz tunggu ya. Dan tidak hak besar ni saya bagi. Tuan-tuan, orang Melayu kata, kalau yang kecil pun tak bagi, adakah kita nak harap yang besar? Tuan-tuan faham tak? Kalau kita pipi dia bagi RM2, lepas tu dia janji nak bagi RM20, kita boleh harap lah. Tapi dia tak, 50 tak ada, ada 10 lah. Nanti saya buat main 50 saya bagi. Kalau hak 10 dalam paket pun dia tak boleh cabut bagi. Nak tunggu dia bagi 50. 3 kali sadaqallahul azim pun tak tentu. Nak habaq agama ni, kalau kita ajak satu amalan kecil dia tak boleh buat, yang kecil, yang mudah dia tak boleh buat, dia nak pergi terjun hak besar tu, harus hit. Terus itu kita ada peluang kecil, kita ambil. Dan kita lagi satu, kita tak tahu apakah kebaikan itu akan mai pula pada kita. Pasal itu tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita ada peluang, kita nak buat agama, kita buat hak tu dulu. Hak yang Allah Ta'ala buka tu kita buat. Pasal belum tentu hayat, masa dan peluang yang sama Tuhan bagi pada masa akan datang. Jadi pengajaran banyak daripada hadis tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka pintu-pintu kebaikan kepada kita, dan Allah Ta'ala merahmati hari kita hari ini, dan urusan kita semua hari ini Tuhan pemudah. Di atas sebab kita telah doa dan kita bangkit mari sembahyang subuh berjamaah, kita doa pula pagi ni, Allahumma yassir wa la tu'assir. Urusan kerja kita hari ni kita minta Tuhan pemudah. Tuhan sayang orang mai sembahyang subuh ni. Tuhan sayang sungguh kat kita ni. Tuhan kata sembahyang ni disaksikan. Tapi kita bila bangkit sembahyang subuh, saat kita nak balik buat urusan kita, Allah berkat. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allah berkat urusan umat aku, apa saja yang mereka buat di awal pagi. Apatah lagi kita mula dengan mengaji, dengar. Dalam sebelum kita dengar perkataan manusia, kita dengar perkataan Nabi.
Mudah-mudahan Tuhan berkat kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.